Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Okey, semua dah bersedia untuk pembelajaran hari ini? Dah, yo. Bersedia. Semua bersedia dan bersemangat. Kan? Mirah bersedia, Mirza pun bersedia, itu apatah lagi Hadif sentiasa bersedia. Okey, Hazira, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah cikgu. Okey, alhamdulillah. Ya. Dah breakfast semua? Dah, yo. Alhamdulillah. Masak sendiri ke ibu masak? Ibu masak. Okey. Sementara dapat merasa lagi apa? Masakan ibu kan. Inilah satu nikmat yang kita tak boleh nak apa? Nak apa? Satu nikmat lah yang kita tak boleh nak sia-siakan. Ya. Okey, kita terus kepada pembelajaran hari ini. Hari ini kita nak tengok topik bab satu lagi. Bab satu lagi, kita pergi kepada subtopik yang ketiga iaitu keseimbangan daya. Okay, pada kelas sebelum ini kita telah bincangkan berkaitan dengan daya paduan. Okay, daya paduan ialah kita menghasilkan satu daya tunggal secara penambahan vektor. Okey, itu takrifan bagi daya paduan. Kemudian pada hari Isnin yang lepas kita mempelajari berkaitan dengan leraian daya, di mana leraian daya adalah satu daya tunggal kita leraikan kepada dua komponen daya. Satu secara mengufuk dan satu secara menegak daya. Okey, nampak paparan? Nampak yo. Okey, kalau paparan saya hari ini kejap keluar kejap masuk, beritahulah. Jangan jadi macam minggu lepas. Hari Isnin kejap ada kejap tak ada kan. Okey, kalau hari ini jadi macam hari Isnin, hari ini jadi macam Isnin beritahu awal. Okey, senang untuk saya uruskan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah standard kandungan untuk hari ini adalah keseimbangan daya, dan standard pembelajaran apa yang kita kena capai. Pertama sekali awak lah kena capai untuk hari ini. Yang pertama, menerangkan maksud daya yang berada dalam keseimbangan. Okey, menerangkan maksud daya yang berada dalam keseimbangan. Okey, yang kedua, melakar segitiga daya. Okey, hari ini kita melakar lagi. Okey, dalam 1.1 pun ada lakaran, 1.2 pun ada lakaran, untuk keseimbangan daya pun ada lakaran. Okey, melakar segitiga daya bagi tiga daya yang berada dalam keseimbangan. Okey, dan yang terakhir untuk hari ini ialah menyelesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya. Okey, baik sebelum kita teruskan, kita cuba lihatlah apakah keseimbangan daya ni. Kita tengok rajah dalam buku teks masing-masing ataupun dalam paparan yang saya tunjukkan. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, ini adalah seorang penari tarian ngajat. Tarian ngajat ni adalah satu tarian tradisional lah. Okey, seorang penari tarian ngajat yang berdiri pegun. Okey, berdiri pegun. Istilah kat situ dia gunakan berdiri pegun. Okay, so kalau apa yang kita belajar sebelum ni, kalau pegun maksudnya apa? Maksud daya paduan adalah bersamaan dengan sifar lah, apa yang kita belajar dalam daya paduan. Kita belajar dalam paduan, kalau berpegun maksudnya berada dalam daya paduannya bersamaan dengan sifar. Okay, nanti kita akan tengok perkaitannya dengan tajuk hari ini.
So apakah hubungan antara daya-daya yang bertindak ke atas penari itu? Okay, maksudnya kalau kita belajar daya paduan sebelum ni, jika pegun kalau ada daya kat sini, dia ada daya berapa? Apa daya? Daya ke atas. Okay, dia ada daya ke atas. Nak balas normal dia. Kemudian dia ada berat ke bawah. Okay. Dua daya yang bertindak secara menegak ini, dia bersamaan dengan, hasil tambahnya bersamaan dengan sifar. Okay. Dan kalau ada daya yang secara mengufuk, ke kanan dan juga ke kiri, nilainya juga sama. Okey, nilai daya ke kanan dan juga ke kiri adalah sama. Barulah kita dapat daya paduan bersamaan dengan sifar. Okey, itu berkait dengan apa yang kita pelajari semasa tajuk 1.1. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Oleh sebab pecutan penari itu adalah sifar. Pecutan penari adalah sifar. Kenapa sifar? Sebab pegun. Okey, kenapa pecutan dia sifar? Sebab pegun. Okay. Tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya. Tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya. Maka daya-daya itu dikatakan berada dalam keseimbangan. Okey, so rumusannya, apabila objek berada dalam keadaan pegun, objek berada dalam keadaan pegun, maka daya paduan bersamaan dengan sifar. Okey. Objek akan berada dalam keadaan keseimbangan daya. Okey. Kalau kita baca daya objek berada dalam keseimbangan daya, maksudnya daya paduan yang kena pada objek tersebut adalah sifar. Okey. Kembali kepada daya paduan, bagaimana objek boleh berada dalam keadaan daya paduan boleh berada dalam keadaan sifar? Ada dua keadaan. Okey, yang pertama objek pegun. Yang kedua objek bergerak tapi dengan hal laju seragam. Itu kena ingat konsep tersebut. Okey, suatu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya. Okey, suatu objek berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Daya-daya menghasilkan daya paduan sifar. Okey, seulang, apabila daya paduan bersamaan dengan sifar, objek akan berada dalam keseimbangan daya. Okey, bila daya paduan akan bersamaan dengan sifar? Objek pegun atau objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, so kat sini info celik ni. Ini dia punya perkaitan je. Okey, kenapa hal laju malar bersamaan dengan daya paduan sifar? Sebab apabila hal laju dia malar, pecutannya pecutan sifar. Pecutan sifar masukkan dalam rumus F sama dengan MA akan dapat daya paduan juga bersamaan dengan sifar. Okey, kemudian kita perhatikan gambar rajah jasad jasad bebas bagi dua contoh daya dalam keseimbangan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.23. Okey, ni rajah 1.23. Ada dua daya lah. Kita tengok yang A dahulu. Okey, tengok yang A dahulu. Untuk yang A, pasu bunga di atas meja. Okey, pasu bunga di atas meja. Kalau pasu bunga di atas meja, pasu tu dia berada dalam keadaan pegun. Dia berada dalam keadaan pegun. Okey, kalau berada dalam keadaan pegun, maksudnya ada dua daya yang bertindak. Okey, pertama berat. Okey, berat. Apa-apa objek, kalau taklah apa-apa objek, confirm objek ni ada jisim. Apabila objek ada jisim, secara langsung dia akan ada berat. Dan di mana berat akan sentiasa menunjuk ke arah bawah lah. Ke arah bawah. Sebab berat adalah satu daya yang disebabkan oleh pecutan graviti. Okey, so pecutan graviti bertindak ke mana? Pecutan graviti bertindak ke bawah. Okey, jadi macam mana nak bagi dia seimbang? Maka ada satu daya yang ke atas yang bertindak yang dikenali sebagai tindak balas normal. Okey, so apabila kita tambahkan, sebab nilai ada sama kat sini 12, dekat atas 12, ke bawah 12. Okey, so daya tadi adalah sama dengan R tambah negatif W. Sebab apa negatif W? Sebab nilai arahnya ke bawah. Sebab arahnya ke bawah. Okey, so dapatlah
daya paduan bersamaan dengan sifar. Okey, dalam rajah 1.23A, pasu berada dalam keseimbangan daya. Okey, daya paduan bagi W dan R adalah sifar. Okey, kita tengok rajah yang kedua pula, rajah B. Okey, dalam rajah B ni lampu yang tergantung. Lampu yang tergantung. Okey, mungkin awak tak tengok lagi lah kipas dekat surau kita. Kipas besar gergasi kat surau kita tu macam mana digantungkan. Nanti tengok ada tali, ada kabel lah, kabel yang disambungkan antara beam yang ada dekat surau tu dengan kipas. Dan kipas tu dia berada dalam keadaan statik, dalam keadaan pegun. So berapa daya yang diperlukan, berapa angle, tu sangat memainkan peranan lah semasa pekerja tu menggantungkan kipas gergasi. Okey, ni kita tengok lampu. Tengok lampu kat sini dia ada beberapa daya lah yang dikenakan. Okey, pertama T ni tegangan tali. Letak tali, kemudian kat sini pun tali juga. 3 Newton ni pun tali. Kemudian ada lampu. So apabila digantungkan, lampu ni berada dalam keadaan pegun. So apabila dalam keadaan pegun tadi, kita kembali kepada slide yang sebelum ni. Apabila objek berada dalam keadaan pegun, maksudnya dia punya daya paduan adalah bersamaan dengan sifar. Jadi maksudnya kat sini, yang P ke kanan maksudnya akan ada satu lagi daya yang ke kiri ni nilai dia sama. Lepas tu ada lagi ke atas. Okey, semua daya-daya ni adalah sama. Macam mana dapat ke atas ni? Yang ni yang kita belajar dalam 1.2. Ada satu daya yang condong, kita perlu leraikan dia kepada komponen memufuk dan juga komponen menegak. Okey, so maksudnya dalam keseimbangan daya yang kita belajar hari ini, dia akan meliputi dua subtopik yang kita telah pelajari sebelum ni. So sebab tu kena faham 1.1 dengan 1.2. Apabila faham yang itu, insya-Allah 1.3 ni kuranglah sikit masalah dia. Okey, rajah 1.23, lampu berada dalam keseimbangan daya, namun terdapat 3 daya yang bertindak ke atas lampu. Hal ini boleh diwakili dengan segitiga daya. Okey, macam mana segitiga daya tu dilukis? Okey. Segitiga daya boleh dilukis dengan menunjukkan keseimbangan daya suatu objek yang bertindak oleh 3 daya. Okey, kalau kita tengok tadi ada 3 daya. Saya lukiskan semula daya dia, ada 3 daya. Okey, daya yang pertama. Okey, kemudian kat sini ada satu lagi daya. Okey, lepas tu ke bawah ada daya lagi. So, ada 3 daya yang bertindak. Okey, kalau yang kat sini dia menunjukkan T. Ini lampu kan, lampu tadi. Okey, saya lukis lampu sikit. Okey, lepas tu T, kat sini ada P. Kemudian kat bawah ada W. Ada 3 daya. Dan arahnya semua berbeza. Okey, jadi macam mana kita nak tengok keseimbangan daya, kita nak lukis. Tengok kaedah kat sini lah. Okey, segitiga boleh dilukis dengan menunjukkan keseimbangan daya suatu objek yang ditindak oleh 3 daya. Magnitud ketiga-tiga daya diwakili oleh panjang sisi. Okey. Magnitud daya diwakili oleh panjang sisi. Jadi apabila kita nak buat lukisan, kita kena ada skala lah nanti. Nanti kita akan sentuh. Nak lukis kena ada skala supaya kita akan dapat nilai yang betul lah dalam pengiraan kita. Okey, dan dilukis secara berturutan. Pada arah daya tersebut. Okey, 3 daya W, P dan T dalam rajah 1.24 berada dalam keseimbangan. Maka 3 daya itu mengikut turutan membentuk satu segitiga. Okey, macam mana? Contohnya, sekarang ni saya ada arah yang ini, yang saya kotakkan ni. Macam mana saya nak lukis? Seperti yang ada dalam buku teks. Okey, apa kaedah dia? Secara asas dulu. Secara asasnya, kita kena lukis ikut arah dia. Lukis ikut arah dia. Contoh, mula saya akan lukis W. Saya lukis W. W ni arah ke mana? W arah ke bawah. Okey, ni W arah ke bawah.
Kemudian nak lukis yang mana? Nak lukis P ke nak lukis T? Nak lukis P dulu. Okey, boleh. Nak lukis P, saya pun lukis P. P tadi warna biru. Saya lukis P. Okey, lukis P. Okey, kalau tengok kat sini, P dia bersambungan kan anak panah dia. Pada arah dia kan. Selari kan. Sahala lah. Okey, ni P. Okey, P betul kita lukis ke kanan, sama tak dengan dalam raja asal? Ke kanan, betul? Okey, kemudian kita nak lukis T. T bersudut. T bersudut dan dia naik ke sebelah kiri kan? Okey, naik sebelah kiri. Okey, so kat sini dah dapat segitiga keseimbangan. Okey, boleh? Atau tak semestinya ni lukisan dia. Okey, boleh lukis. Yang penting stepnya betul. Step yang pertama, contoh awak lukis tadi adalah W kan? Okey, lukis W. Okey, betul W ke bawah? Betul, sama dengan rajah. Okey. Lepas tu T. T ke mana? T nak lukis T, saya lukis T dulu. Okey, T pergi ke kiri, atas. Ni T. Kemudian saya lukis, baru saya lukis P. Okey. Walaupun dia nampak macam tak sama, tapi dua-dua lukisan ni betul. Okay. Sebab apa pertama tadi dia tengok secara berturutan, dilukis secara berturutan pada arah daya. Pada arah daya tersebut. Pada arah daya. Kita tak ubah arah daya. T, arah dia ke kiri condong. Betul lah kita lukis. Ke W, kita lukis ke bawah. Betul. P, kita lukis dia ke arah kanan. Okey. So nampak? So kat sini, kalau dalam exam dua-dua diterima lah. Dua-dua diterima secara lukisan. Cuma kalau ada sudut, kena berhati-hati dengan sudut yang diberikan. Ya, kita akan tengok nanti. Okey, kita pergi kepada aktiviti 1.6. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Dia kena ada skala tu. Okey, kalau kita buat lukisan, kita cari, nak cari daya berdasarkan lukisan, kena ada skala lah. Kena ada skala. Sama macam kita belajar dalam bab paduan, daya paduan. Kena ada skala dia lah supaya dapat bacaan yang betul. Dapat bacaan yang betul. Skala tu kena ada. Okey, kita tengok kepada contoh pula. Ialah aktiviti 1.6 lah sebagai untuk lebih kita faham. Okay, aktiviti 1.6 ni dia minta melakar segitiga daya. Okay, dia minta kita melakar segitiga daya. Okay, rajah yang pertama. Okay, rajah yang pertama menunjukkan kotak pegun di atas satah condong. Okay, kotak pegun di atas satah condong. Okay, dapat bentuk yang macam ni, awak jangan apa cakap? Jangan stres lah. Benda simple. Awak bahagikan dia dulu. Bahagikan. Ataupun lukiskan dia secara rawak. Ada, okay, awak ada apa? Kita ada W kan? W. Okay, lepas tu kita ada W. Okay, kemudian kita ada R. R ke mana? R ke atas ni. Okay, ni R. Okay, kemudian kita ada apa? Kita ada apa? F kan? Ni. F. Okay, FR. Okay, kita ada FR. Okay, dia minta kita lukis segitiga je. Minta lukis segitiga daya. Okay, so nak mula dengan apa? Kita mula yang mudah. Yang mudah adalah W. Contoh yang mudah adalah W. Okay, tukar kepada segitiga, kita lukis W. W warna merah cikgu. Okay. W warna merah. Okay, W. Okay, lepas tu
Ni W. Labelkan W. Okey, lepas tu nak lukis apa? Kita lukis R dulu. Lukis R sebab ruangan saya dah sempit. Saya akan lukis R dulu. R naik kat sini. R. Sama tak arah dia? Sama. Okey, kemudian kita lukis FR. Okay, so nampak macam mana kita nak lukis. So kat sini kita dah dapat lah. Okay, segitiga keseimbangan daya. Segitiga keseimbangan daya. Okay, segitiga keseimbangan daya ni kita lihat dia punya arah anak panah ni. Dia tak ada anak panah yang bertembung. Okay, dia tidak ada anak panah yang bertembung. Itu segitiga keseimbangan daya. Okay, awak boleh take note. Okay, kalau segitiga paduan, kalau kita buat segitiga paduan sebelum ni. Contohlah segitiga paduan. Okay, betul ada atas. Kemudian kita buat kat sini. Yang bertembung ni adalah untuk daya paduan kan. Ini dalam segitiga daya. Segitiga daya paduan. Yang bawah yang kita buat hari ni adalah segitiga keseimbangan. Okay, boleh? Boleh cikgu. Faham macam nak lukis kan? Okay, lepas tu ada sudut. Sudut ni dekat mana? Sudut ni dekat FR. Okay, kalau nampak ni sudut FR. Maksudnya nanti kena tentukanlah. Kat sini kalau ada sudut ni, maksudnya sudut FR ni dia bersudut. Dia ada sudut kat sini. Okay, so ni sama dengan theta. Macam tu. Okay, tak apa. So, contoh yang berikutnya nanti akan ada sudut lah. Okey, gambar rajah yang kedua adalah bingkai gambar. Bingkai gambar yang digantung pada tali. Okey, macam biasa kalau kita tengok kat sini, ada apa? Ada W, kemudian ada T, ada dua T. Ada dua T. So kita anggap ni T1, ni T2. Okey, nak mudah kita lukis kat tepi dahulu. Kita ada satu W. Kemudian ada T, ni T1 T1 theta kat situ. Okey. Kemudian ada sudut kat sini. Okey, ada sudut. Nah, ni T1 bersudut dia alpha. Okey, kemudian ada T2. Dia bersudut juga kat sini. Okey, theta alpha juga. Okay, so apabila kita nampak macam ni senang berbanding dia bertemu kat sini kan. Dia bertemu kat sini, kita ubah sikit. Situasi dia ubah. Sebab kita nak lukis segitiga. Okey, sekarang kita nak lukiskan segitiga dah. Segitiga keseimbangan. Okey, saya tunjukkan contoh yang mudah dulu. Nanti saya tunjukkan contoh yang kedua pula. Okey. Okay, sekarang kita lukiskan apa yang mudah. Kalau saya mudah adalah kita lukiskan W sebab W ni confirm dia akan ke bawah. Okey. Kemudian saya akan lukis, nak lukis T1 boleh, nak lukis T2 pun boleh. Okey, sebabkan ruangan saya sempit sini, saya akan lukis T2. Okey, T2 ni atas. Okey, dan saya kena tahu ni sudut dia. Sudutnya berapa kan? Ni sudutnya alpha. Okey. Kemudian saya akan lukiskan T2. Sini T2. Ni T1. Bawah tadi T2. Okey. Sudut alpha di mana? Okey. Sudut alfanya adalah di sini lah. Kita buat. Sini alpha. Okey. Di bawah ni pun alpha juga. Sebab apa? Kalau kita tengok sudut sudut sama kan, sudut zigzag. Sudut zigzag. Kalau sini alpha, atas pun akan jadi alpha juga. Okey. Boleh? Okey, ni satu kaedah. Okey, kat bawah ni saya tunjukkan kaedah kalau
Awak tak nak lukis apa yang saya buat dekat atas ni, awak nak terus tengok kepada rajah awak nak terus tengok kepada rajah pun boleh, terus lukis. Mungkin awak expert sikit nak terus kepada rajah. Okey, macam mana nak buat? Okey, awak pilih salah satu dulu. Contohnya awak ambil T. Lukiskan T yang pertama ni. T yang pertama. Naik ke atas. Okey. Kemudian pergi kepada yang kedua. Bulat ni. Saya bulat merah. Okey, lukis. Pergi kat sini. Okey. Yang ketiga. Baru lukis W. Pun boleh. Ini kaedah ni pun boleh. Ni terus transfer kan dia punya anak-anak panah tu. Okay, so dapat segitiga keseimbangan. Okay. So terpulanglah saya bagi dua kaedah kepada awak. So pilihlah yang mana sesuai dan memudahkan awak dan boleh memahamkan awak. Penting awak faham macam mana nak lukis. So yang ketiga. Okay, aktiviti yang ketiga ni dia ada sesuatu yang perlu awak ambil tahulah. Okay. Yang ketiga ni dia melibatkan kepada kapal kontena yang ditarik oleh dua buah kapal tunda dengan halaju seragam. Okey, keyword kat sini adalah halaju seragam. Dia dah bergerak tapi kalau tengok dua contoh yang awal tadi, objek berada dalam keadaan pegun. So apabila objek berada dalam keadaan pegun, confirm lah dari segi daya paduan akan bersamaan dengan sifar dan objek berada dalam keseimbangan. Okay. Sebab syarat tadi, objek berada dalam keseimbangan, syaratnya adalah objek, daya paduan bagi objek adalah sifar. Okay. Untuk kes yang ketiga ni, daya paduan tetap juga sifar sebab kata kunci dalam rajah yang ketiga adalah halaju seragam. Itu kata kunci dia. Okey, so apabila kita nampak halaju seragam bermaksud daya-daya yang dikenakan oleh kapal kontena ni oleh dua bot kecil yang lain beserta dengan rintangan air, nilainya adalah sama. Okey, so kita nak lukiskan dia punya segitiga keseimbangan. Okey, kenapa boleh lukis segitiga keseimbangan? Sebab rajah menunjukkan objek berada dalam keseimbangan daya. Okey, kita lukiskan. Okey, mula-mula kita lukiskan. Sekarang ni saya tak nak buat apa-apa, saya nak lukis berdasarkan rajah je terus. Okey, so saya nampak kat sini, saya akan gunakan warna merah. Okay, so warna merah saya naik ke atas. Okay, yang bawah saya gunakan warna biru. Okay, bawah biru arah dia ke mana? Ke bawah. Okay, ke bawah. Okay, yang ketiga saya masukkan rintangan dia, R. R ke mana? R bergerak ke kiri. Okay, so kat sini saya dah dapat dia punya segitiga keseimbangan. Okay, so kat sini dia ada theta. Theta ni kat sinilah. Theta. Okay. Sama kan theta? Okay. So kat atas, kat sini pun ada theta dia. Sama, kat sini pun akan sama theta dia. Boleh tak? Macam mana nak menentukan sudut? Okay. Boleh. Sudut-sudut ni awak sebenarnya boleh cari tau. Sudut awak boleh cari. Sebab semasa tingkatan 4 awak dah belajar petua sinus. Dalam ADMAT dah belajar petua sinus. So apabila dapat segitiga yang macam ni, sebenarnya awak boleh kira dia punya sudut berdasarkan petua sinus. Macam mana pula? Ingat ke tak ingat petua sinus ni? Ingat Ingat. Ingat, nanti saya akan tanya. Macam mana kita dapatkan? Nak dapatkan sudut. Ada soalan seterusnya nanti ni?
Okay, saya buka untuk soalan. Ada soalan nak tanya? Tak ada Ada. Okey, paparan sentiasa ada kan? Ada. Ada. Tak ada keluar, tak ada masuk Alhamdulillah. Harap-harap rakaman kelas kita hari ni cantik lah. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, so tadi kita dah selesai dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama tadi dan slide yang kedua kita dah tahu apa itu keseimbangan daya. Okay, kemudian slide yang berikutnya kita melukis. Kita membuat lakaran berkaitan dengan keseimbangan segitiga keseimbangan daya. So yang seterusnya kita akan masuk kepada standard pembelajaran kita yang ketiga lah hari ini, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya. Okay, kita nak selesaikan masalah. Tadi kita dah belajar konsep. Sekarang kita nak selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keseimbangan daya. Okay. Contoh yang pertama, kita ada lagi, mak lambat lagi masa, baru pukul 10 minit. Okay, Rajah 1.26 menunjukkan sebuah lampu yang tergantung dengan dua utas tali. Tegangan tali T ialah 8 Newton. Okay, tegangan tali adalah 8 Newton. T 8 Newton. Dan tali itu mencondong pada sudut 60 darjah. Okey, 60 darjah seperti ditunjukkan dalam rajah. Hitung magnitude tegangan tali P. Nak tahu ke? Sebab dekat P ni dia tak bagi berapa nilai dia. Kemudian dia suruh kira berat lampu berapa. Berat lampu pula. Sebab berat lampu dia tak bagi. Okey. So kita cuba selesaikan masalah ini dengan dua kaedah. Dia ada dua kaedah. Satu kaedah kita leraikan daya terus berdasarkan konsep yang kita telah pelajari sebelum ni. Dan yang kedua dengan kaedah kita melukis segitiga daya lah dengan berskala. Okey, kita nak selesaikan yang pertama. So rajah yang kita ada, lukiskan semula rajah dia supaya kita mudah nampak lah. Okay, saya lukis, nak guna pembaris. Pembaris kan lambat ni. Okay, tak ada daya kat sini. Daya bersudut 60. Okey, bersudut 60. Okey, kemudian ada F. Okay, F warna hijau. Okey, kemudian kita ada berat ke bawah. Okey, 90 darjah lah berat. Kalau nak lukis 90 darjah. Okey, itu daya-daya yang ada dalam daya-daya yang ada dalam soalan. Okey, kalau boleh sambil-sambil tu lukis sekali pun lah lebih baik lah. Sini P W T. Okey. Dan dia bersudut. Okey, ada sudutnya. Oops. Pergi ke sudut sebelah pula. Okey. Okey, dia bersudut 60 darjah kat sini. Tadi kita lukis 60 darjah kan. Okey, mana sudut kat sini tadi adalah 60 darjah. Okey, ni gambaran dia.
So apa yang kita kena buat adalah kaedah sekarang ni kaedah leraian daya. Kaedah leraian daya. Yang mana kita nak kena lerai? Daya mana yang kita nak lerai? P perlu lerai tak P? P tak perlu lerai sebab P dah yang P polis tak perlu kita leraikan sebab P dah berada dalam komponen mengufuk. W tak perlu urai sebab dia dah ada dalam komponen menegak. Okey. Kena ingat yang kita nak leraikan hanya daya yang condong. Daya yang condong saja kita leraikan. So dalam kes ni mana yang condong? Daya T. Daya T yang condong. So kita leraikan daya T. Okey, kita leraikan daya T kepada dua komponen. Komponen mengufuk dahulu. Okey, guna hitam teruslah senang. Daya mengufuk. Okey, dan juga menegak. Okey, mengufuk dan menegak. Warna apa pula menegak ni? Hitam dah. Oh, warna ni belum lagi. Buat sama-sama. Semua pembaris saya ni lambat sikit. Nak pusing. Okey, so kita dah leraikan kepada dua komponen. Okey, dua komponen yang kita dah leraikan. Okey, so kat sini kita gantikan dengan TY. Okey, yang komponen mengufuk kita gantikan dengan TX. So dekat sini apa yang kita nampak ialah bagaimana lampu ni boleh berada dalam keadaan pegun. Macam mana lampu boleh berada dalam keadaan pegun? Daya paduan sifar. Daya paduan sifar. Maksudnya apa? Daya TY akan sama dengan W. Manakala P akan sama dengan TX. Okey, so kat situ pegun maksudnya daya paduan sifar. Jadi apabila daya paduan sifar, that means TX akan bersamaan dengan P dan TY akan bersamaan dengan W. Okey, jadi soalan dia minta cari tegangan tali P. Tegangan tali P. So nak dapatkan P kita kena kira TX. Okey, yang B berat lampu. Nak dapatkan berat lampu kita kira TY. Okey, ingat lagi tak rumus dia? TX adalah sama dengan X bersebelahan dengan theta kan? Cos berapa? Cos theta. Theta, cos 60 darjah. So, T tadi berapa dia bagi dalam soalan? 8 Newton kan? Cos 60 Newton. Dapat? Dapat apa? 4 Newton. Okey. So, kat sini kita dah cakap tadi TX sama dengan P, maka P adalah bersamaan dengan 4 Newton. Okey. Yang kedua, kita nak cari W. W sama dengan apa? W sama dengan TY. Okey, so TY adalah sama dengan Sin theta. Sin theta. Thetanya berapa? 60 darjah. Okey, gantikan nilai T L8 sin 60. So TY adalah bersamaan dengan 6.92 6.92 Newton. Okey, oleh sebab itu W adalah bersamaan dengan 6.92 Newton. Okey, nampak? Faham tak macam mana kita boleh dapatkan nilai daya berdasarkan kepada leraian daya bagi masalah keseimbangan daya. Banyak kali ulang daya tu. Okey, ada soalan? Nak tanya? Faham cik. Faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita masuk kepada
segitiga daya berskala. Segitiga daya berskala. Macam mana kita nak buat segitiga daya berskala? Okay, apabila segitiga berskala ni, nak buat macam mana? Kena ada skala. Contoh sekarang ni T sama dengan 8 Newton kan? So kena buat apa? Nak buat 1 cm, kena tentukan skala dulu. So skala 1 cm bersamaan dengan 8 Newton. Okay? Boleh ni? 1 cm bersamaan dengan 8. Oh, 1 cm bersamaan dengan 8 Newton panjang sangat. Kita kecilkan. 2 cm lah. 2. Oh, sekejap. Salah. Bukan. Kita tentukan skala 1 cm bersamaan 1 cm berapa kita nak? 2 Newton Okey, 1 cm bersamaan dengan 2 Newton lah. 1 cm 8 Newton, kecil sangat lukisan kita ni. 1 cm kita adalah bersamaan dengan 2 Newton. Okey. Jadi macam mana nak lukis? Kita cuba buat dulu paksi Y dengan paksi X. Kita cuba buat paksi Y dengan paksi X dahulu. Draw. Gula pensel. Okay, saya buat paksi dahulu. Untuk memudahkanlah kita buat paksi ni. Okey, so sebelum buat paksi, saya akan lukiskan dia punya... Saya akan lukis apa? Saya akan lukis T dahulu. Saya akan lukis T. Berapa sudut T? 60. Okey, 60 darjah. Okey, T 60 darjah. Berapa panjang T saya kena buat? Yang untuk mewakili 8 Newton. Berapa cm? 4 cm. 4 cm. Okey, so 60. Situ. 4 cm. Anggaplah saya punya yang besar ni. Macam mana anggapan kita? 1, 2, 3, 4. Panjang sangat pula. Okey, kita anggap saya punya pembaris ni daripada sini ke sini 1, 2, 3, 4. Boleh tak? Boleh. Sebab saya punya pembaris tak ada skala kan. Saya punya pembaris tak ada skala. So kita anggap je lah. Ni 0, 1, 2, 3, 4. Okey, dari sini. Okey, ni saya punya yang pertama. Saya lukis kat sini sebagai apa tadi? T kan? Okey, T. Sama dengan berapa cm? 4 cm. Okey, kemudian saya akan lukiskan W. W tegak je, betul? W tegak sahaja. Sambung sahaja daripada T ni. Sambung sahaja daripada sini lah. Ke bawah. Sampai kepada paksi yang kita buat tadi. Okey. Dapat kat sini. Okey, so berapa panjang dia? Ukur. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.4. 3.4. Lebih kurang 3.4 lah. Kira lah lebih kurang 3.4 lah kat situ sebab pembaris besar sangat. 3.4. Contoh. 3.4. W sama dengan 3.4. W sama dengan 3.4 cm. Okey, lepas tu barulah kita buat yang P pula. Okey, P sambung kat situ.
sambung. Dapat P. Okay, kita kira pula dia punya panjang dia. Okay, lebih kurang dapat 2 cm lah. 2 cm contoh. P saya sama dengan 2 cm. Okay, so kat sini kita dah dapat dia punya panjang. Okay, tukar kepada Newton. Tukar kepada Newton. So, P sama dengan 2 cm. Tukar kepada Newton, darab dengan 2. So, P adalah bersamaan dengan 4 Newton. Okey, kemudian kira yang W. Okey, W adalah bersamaan dengan 3.4 cm. Darab dengan 2. So, dapat 6.8 cm. Okey. Kalau yang P nilai dia sama kan macam yang kita kira awal tadi? Sama ke tak? Sama. Cuma W sahaja yang berbeza sedikit kan? Berdasarkan kita punya kaedah pengiraan dapat 6.93. Tapi dari segi lukisan kita hanya dapat 6.8 cm. Tu kalau lukis betul-betul mungkin awak dapatlah hampir 6.9. 3 tu hampir akan dapat. Kalau lukisan tu tepat. Saya mungkin ada cacat cela lah dengan lukisan saya ni. Cacat cela sikit dengan lukisan saya. Tapi dia hampir lah. Hampir sama dengan pengiraan. So syaratnya apa? Nak lukis segitiga daya berskala ni kalau kita nak selesaikan seimbang. Okey, mesti ada skala. Yang kedua, panjang tu kena betul. Yang ketiga, kalau ada sudut, sudutnya mesti betul juga. Kalau sudut terlari, dia mungkin akan menunjukkan jawapan yang salah. Tu kena berhati-hati jika menggunakan kaedah segitiga daya berskala. Okay, apa-apa pun awak kena faham juga. Mungkin soalan boleh minta awak lukiskan, kirakan daya menggunakan kaedah segitiga daya berskala. So, kena tahu cara nak lukis. Okay, boleh terus ke tak ni? Boleh cikgu. Boleh So, saya ada kat sini 34 orang student setengah ikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, contoh yang kedua. Rajah 1.28 menunjukkan sebuah kotak dengan berat 50 Newton. Berat kotak 50 Newton. So, maksudnya W sama dengan 50. Dalam keadaan pegun. Okey, so nampak keadaan pegun, that means daya bersih adalah bersamaan dengan sifar objek berada dalam keseimbangan. Dalam keseimbangan daya. Satah condong. Ada sudut dekat situ 40 darjah. Lukis gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak. Apa yang nak kena tunjuk? Kena tunjuk adalah berat kotak dengan W, tindak balas normal R dan juga daya geseran FR. Okey, 3 daya ni kena tunjukkan dalam gambar rajah jasad bebas. Okey, jadi kita lukiskan. Yang kedua, dengan melukis gambar rajah 3 daya berskala. Yang ini tadi. Saya dah cakap dah. Soalan boleh tanya. Saya minta awak lukis daya segitiga daya berskala. Tentukan magnitude, tindak balas normal, R dan juga daya geseran FR. Ni dapatkan dia punya nilai berdasarkan kepada lukisan. Yang C dengan meneraikan berat kotak W kepada komponen yang selari dengan permukaan satah dan komponen yang serenjang dengan permukaan satah, tentukan magnitude tindak balas normal. Okey. So maksudnya kat sini, yang pertama kita lukiskan dulu, yang kedua, yang C tu baru kita buat secara leraian daya. Okey. Kita buat yang pertama dahulu. Okey, kita buat yang pertama. So macam mana yang pertama nak buat? Okey, kita besarkan je lah ini, senang.
Okey, terbesarkan lukisan ni. Mudah. Okey, kita lukiskan yang pertama. Okey, yang pertama dia nak lukis berat. Okey, kita lukis berat. Berat macam mana nak lukis? Berat mesti arah ke bawah. Berat mesti arah ke bawah. So maksudnya kalau awak nampak berat, awak kena lukis 90 darjah. Tengok 90 darjah saya buat ni. Letak kat situ. Lukiskan dia ke bawah. Baik, lari ke mana? Okey, lukiskan ke bawah. Lepas kat sini, ini adalah menunjuk kepada double W. Okey, kemudian dia minta tindak balas normal. Tindak balas normal ni adalah satu daya yang berserenjang dengan satah. Okey, 90 darjah dengan satah. Maksudnya kalau ada pembaris awak tu kalau letak macam ni dengan satah 90 kan. 90 dengan satah. Dia 90 dengan satah. Kita dapatkan yang betul. So, ni selari. Okay, boleh. Okay, kita draw dengan warna lain untuk membezakan dia nanti. Okay, kat situ adalah dia punya nilai dia lah. Okay, kat sini R. Okay, R ataupun tindak balas normal, cara lukisannya mesti 90 darjah dengan satah atau dengan permukaan. Okay, yang ketiga dia minta lukis daya geseran. Okay, minta lukis daya geseran. So, daya geseran adalah daya yang selari dengan satah. Okay, daya yang selari dengan satah. Warna hijau dah belakang sana. Ni pula. Okey. So dah dapat daya-daya yang kita lukiskan berdasarkan kepada rajah. Okey. Ini lukisan dia. Tahu kan macam mana nak lukis tadi? So W dia mesti ke bawah. Lepas tu R dia mesti 90 darjah dengan satah. Manakala daya geseran pula adalah mesti selari dengan satah. So kita dah selesaikan soalan yang pertama. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua minta lukis segitiga daya berskala. Okay, tentukan magnitude. Okay, macam mana kita nak lukis? Okay, berapa sudut kat sini? Kena tahu juga sudut ni. 40. Ni 40. Kan? So kat sini 50 lah. Betul tak? Betul. Betul, sebab dia bersudut tepat kan? 40 kat sini, so sini 50. Okey, so nanti nak lukis R, kita nak lukis nanti, kita nak lukis R ni, sudut dengan paksi adalah mesti 50 darjah. Okey. F ni pula, ni berapa ni? Ni FR mesti 40 darjah. Betul tak? Betul ke salah? Betul. Betul. So FR 40 darjah. Okey, sebab kita nak lukis, kita kena pastikan sudut betul. Nak lukis mesti sudut adalah betul. Boleh? Okey, kalau boleh kita pergi kepada lukisan. Okay, macam biasa kalau kita nak buat lukisan, kita lukiskan dulu satu paksi. Kita akan lukiskan paksi tu dengan pensil lah. Okey, paksi dia Ini sebagai panduan, mudah untuk kita buat lukisan.
Tak nak kalau tak nak buat pun tak apa Ni saya sebab saya dah ajar, saya kena buat dah supaya kita nampak nanti. Lebih jelas. Lukisan kita. Okay. So yang pertama saya nak lukis adalah R. Saya nak lukis yang pertama. Nak lukis apa dulu? Nak lukis R ke nak lukis W dulu? Cepat. Nak lukis R ke nak lukis W dulu? W. Okay, nak lukis W dulu boleh. Lukislah W dulu. So lukis W ke bawah kan? Apa nak buat dulu mula-mula ni? Mana boleh lukis terus? Tentukan skala. Okay, tentukan skala. Okay, berapa skala kita nak buat? Skala kita 1 cm bersamaan dengan 10. 10 Newton boleh? Sebab dia 50 Newton ni. 10. 10 Newton Okay, 10 Newton. 1 cm 10 Newton. So kalau ada 50 Newton, maksudnya saya kena buat 5 cm lah. Okay, awak pun kena buat 5 cm. Oops. Tamat pula. Tengah sikit lagi. Oh, dah nak habis lah kelas ni. Okay, saya lukis kat sini 5 cm. 5 cm 5 cm. Macam biasalah saya punya lukisan saya. Pembaris yang tak ada skala ni. Agak mencabar juga nak lukis. Okay, apa sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini sampai kat sini. Okey, saya lukiskan dia punya W. Kemudian nak lukis yang mana? W saya dah lukis. Lukis apa pula yang seterusnya? R. Nak lukis R. Okey, nak lukis R. R bergerak ke mana? R bergerak ke mana ni? Kanan. Bergerak ke kanan. Berapa sudut R? 90. 90. Mana 90? Ni dah lukis, kita dah bincang tadi. Berapa sudut dia ni? 50. 50. Okey, sudutnya adalah 50. So cari sudutnya 50, lukiskan 50. Okey, sudut 50, lukiskan kat situ. Berapa panjang dia ni? Ada panjang tak? Ada panjang ke tak ada? Ya. Ada panjang ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada. Lepas tu macam mana kita lukis? Okey. Warna apa? Warna biru lah. Lukislah sepanjang-panjang ya. Okey, lukis sepanjang-panjangnya. Okey. Dan macam mana kita nak tentu cikgu? Kita kena cari yang sudut 40 tadi. Sudut sebab FR kan 40 kan? Betul tak? Sudut FR 40. Condongan FR. Condongan FR 40. So carilah sambungan dekat mana. Okey. Carilah, letak daripada bawah, cari sampai 40 tu dia bertembung. Dekat situlah sambungan dia. Oh, mencabar soalan ni. Okey. So nak kira daripada mana ke mana? Okey, nanti kalau nak kira R, kira daripada bawah ni sampai dekat sini je, kira R. Okey, ambil pembaris, kira R. Berapa panjang R yang dapat berdasarkan lukisan awak ni? Lukisan awak, lukisan saya lah. Awak punya cantik lukisan. 1, 2, 3, hampir dengan 4, 3.9 lah contoh. 3.9 cm. Boleh 3.9 cm. 3.9 cm. Saya dapat lah.
So kalau tukar kepada Newton dapat berapa? R. So R sama dengan 3.9 cm tukar kepada Newton. 39. Dapat 39 cm. Saya punya lukisan tu. Lukisan awak mungkin dapat sama dengan buku teks. Okey, saya nak kira FR saya pula. FR saya berapa? FR. Okey. 40. Berapa cm? Agak-agak kat situ. 1, 2, 3. 3.1. Okey, FR adalah sama dengan 3.1 cm. So tukar kepada Newton. Tukar kepada Newton darab 10 kan. Dapat 31 Newton. Ni secara Berskala. Berskala lah. Secara berskala. So dalam buku teks tu ada tulis tu. Kaedah penghitungan ada cakap kat situ. Dia kaedah penghitungan sebenarnya akan memberi jawapan yang lebih tepat berbanding dengan kaedah skala lah. Seperti mana saya maklumkan tadi, kaedah skala ni banyak faktor yang mempengaruhi dia untuk dapatkan jawapan yang lebih baik. Okey. Cikgu. Ya. Jadi kalau kita buat cara skala ni, jawapan dia akan ada plus minus lah cikgu. InsyaAllah ada plus minus dah. Mungkin dah tak banyak lah plus minus tu. Mungkin 0.1. Macam tu je. Cikgu. Semua. Okay. Boleh tak soalan B? Ada soalan lagi nak tanya? Untuk bahagian soalan B, bahagian 1B. 1B lah. 2B. Cikgu. Ya. Yang garis R tu kan ada lebih kan? Dah habis lukis tu kena padam ke biar je kau? Nak padam. Sebaiknya padam lah. Sebaiknya padam. Cikgu. Cikgu, Ya. boleh tak cikgu tunjukkan balik macam mana nak lukis FR yang untuk sudut 40 darjah tu cikgu? Okey, FR ni. Okey. Macam tadi kita tak tahu berapa panjang R kan. Panjang R dia tak bagi. So macam mana kita nak lukis FR? Kita kena tentukan sudut. Macam saya ni, pembaris saya dah ada sudut dah. Okay. So saya akan letakkan pembaris saya ni sehinggalah nampak sampai tempat pertemuan. Dia boleh bertemu kat sini. Okay, sebab W ni dah fix lah. W ni dah fix nilai dia 5. Okay. So saya gerakkan sehingga garisan tu boleh menyentuh semula garisan W. Okay, kalau saya buat tambah lagi ke atas, tak boleh sebab garisan yang ke atas ni dah melebihi daya yang ada pada W. So dah salah kalau saya buat ke atas. Kalau saya lukis kat bawah pun tak boleh sebab dia dia belum mencapai garis awal ataupun garisan yang ada untuk W. Tak boleh juga yang bawah. So saya kena buat garisan yang sama supaya terbentuknya segitiga. Sebab W saja yang kita tahu dia punya panjang dia. Nilai dia kita tahu hanya pada W. Yang lain kita tak tahu. Kita nak cari. Okay. Boleh Cikgu. Ya. Lepas tu, boleh tak cikgu ajar macam mana cikgu dapat 40 darjah dekat FR ni? Dekat rajah tadi yang cikgu selalu. Okey, macam mana boleh dapat 40 darjah? Okey, macam ni. Pergi sini. Apa hang saya punya ni. Tak bergerak pula rajahnya. Apa pergi sini. Mana sini lah. Okey, saya lukis mula lah. Tak bergerak terus saya punya. Okey, macam ni. Tadi kita lukis macam ni. Patutlah draw. Eraser patutlah tak nampak.
Okey, naik dah ni. Ni R kan. Kemudian ada pergi kat Rajah. Senang. Just sebelum ni lah. Okey, ni. Macam mana boleh dapat 40? Okey, FR ni. FR. Dia kan selari dengan satah. Okay, FR selari dengan satah. So, apabila FR selari dengan satah, kalau kita buat sudut dekat sini, atas, kita buat satu garis ke atas ni, yang selari dengan garis kat bawah, so nilainya akan sama juga. Sudut kat sini adalah 40 darjah. Okay. Faham ni? Macam mana FR tu saya dapat 40? Sudut kat bawah ni 40. Sudut satah 40. Kita dah buat garis tadi FR dekat atas. So, kita nak cari sudut, kita buat satu garis lagi. Garis maya lah. Yang selari. Ni titik tengah. Kita buat garis yang selari dengan satah kat bawah, dia punya bawah ni, kat atas. So, sudut kat sini, dia sama. Sebab FR dia selari dengan satah. Dia selari dengan satah. Sebab tu dapat 40. Okay, itu ke soalannya tadi? Macam mana nak dapat 40? Cikgu. Okay, faham macam mana dapat? Faham. Okay. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okay, dah. Cikgu, Ya. kalau jawapan akhir, gambar Raja tu kena letak sudut ke? Kena tulis sudut ke? Sebaiknya lukislah sudut. Sebaiknya lukis sudut. Tulis sudut dia. Tulis nilai sudut tu berapa. Okey. Terima kasih. Okey, kita nak pergi kepada kaedah yang ketiga, soalan C pula. Okey, soalan C dia suruh buat secara komponen. Komponen tadi dileraikan. Okey, dengan kita buat leraian daya, kita dapat dia punya nilai dia. Okey. So, macam mana? Astagfirullahaladzim. Okey, lukisan leraian daya tadi. Kita lukiskan semula. Lukis W. Kita lukis satah dulu. Warna. Okey, ini satah. Kemudian saya letakkan yang pertama adalah berat dia. Berat pula. Yelah berat. So saya tak lukis kotak Kita anggap tu kotak nanti. Okey, berat. Kita lukis semula daya yang kita ada tadi, iaitu berat. Yang pertama berat. Okey, yang kedua kita ada apa nama dia? R. Okay, daya yang dah ada ni saya gunakan warna yang samalah. R kita dah ada. Dan kita ada juga tadi adalah FR. Kita ada juga adalah FR. Okey, kita ada FR. Kita ada FR. Kita ada R. Dan kita ada W. Okey, ingat ni satah Satah kena ingat lah.
Okey, kalau kita tengok semula lah lukisan ni sebenarnya yang condong tu apa? Ataupun daya yang condong untuk kita leraikan yang mana? Select. Berat lah cikgu. Berat. Betul. Berat yang kita akan leraikan. Boleh tak saya nak pusing ni? Okey. Oh, kena grupkan dulu. Sekejap. Okey. Kalau kita tegakkan dia, sini kan? So kat sini kita nampak FR tu dia berada pada paksi X, R dia berada pada paksi Y. So yang condong adalah W. Sebab tu sebelum ni kita leraikan W tu. Okay, sebab tu sebelum ni kita leraikan W. Okey. So kita leraikan W Kita leraikan W kepada dua komponen. Okey. Lukis dengan warna yang berbeza. Okey, so satu daya pada mengufuk, satu daya mengufuk. Okey, yang mengufuk. Mengufuk sebagai WX. Dan satu lagi kita lukis adalah daya komponen menegak. Okey, so nampak kat sini. WY. Okey, sekarang ni dia minta cari komponen yang W kepada komponen yang selari. Ni sekarang kita dah leraikan. Kita dah leraikan komponen. Okey, so maksudnya nanti kita nak kira WX dengan WY sebab dia suruh cari berapakah magnitud tindak balas normal. Magnitud tindak balas normal R akan sama dengan W lah nilai dia. Cuma arah sahaja yang berbeza. Okey, manakala daya geseran pula nilai magnitudnya adalah sama FR X. Sebab objek berada dalam keseimbangan. Okay, nilai sama cuma arah sahaja yang berbeza. Okey, so dah dapat macam ni. Cuba kita tengok sudut. Kita tengok sudut. Sudut kat sini 40. Okey, kalau kita tengok kat sini. Ni, tengok. Ini adalah segitiga. Okey, ini adalah segitiga. So kat sini dapat 90. So kat sini adalah 50 darjah. Okey, 40, 90, 50 darjah. So sudut yang bersebelahan dengan X adalah 50 darjah. Okey, so kita grupkan dia dulu. Select all, select, select object. Group. Pusingkan ikut dia punya gerajah asal dia. Okey, pusing ikut gerajah asal dia. Okay, inilah yang kita dapat. Berdasarkan kepada leraian tadi. Okay, so faham kat sini? Kalau faham kat sini, kita boleh selesaikan. Okey, itu kedudukan dia. Ini soalan. Lepas tu nak kembali semula kepada apa yang kita belajar tentang leraian daya. Kedudukannya macam ni. Okey. Okey, kemudian
kembali semula keadaan macam ni. Keadaan asal soalan. Letak kat tepi sekejap. Okay, sekarang kita nak kira W, kita nak kira R. Kita nak kira nilai apa dulu nak kira ni? Nilai R. Nilai R. So R adalah sama dengan WY. Okay, R adalah sama dengan WY. So WY adalah sama dengan, kita leraikan, W sin theta. Berapa nilai W? 50 Newton. Sin theta-nya berapa? Yang bersebelahan dengan X? 50 darjah. So bersamaan dengan 8.3. 38.3 Newton. Okey. Ni kita dah dapat nilai R. Okey, seterusnya kita nak kira nilai FR. Okey, nilai FR. Okey, kita kira nilai FR. So FR adalah sama dengan WX. So WX adalah sama dengan W cos theta. Okey, W 50 cos 50 darjah. Samaan dengan 32.14 Newton. Okey. Sama kan? Dalam buku teks dia guna darjah 40. Okey, darjah dia sudutnya 40 darjah. Okey, saya guna 50 sudut 50 darjah. Sebab saya nak ingat satu rumus je kan. Sebab saya nak sudut yang bersebelahan dengan X sahaja. Itu. Kalau saya ingat sudut bersebelahan dengan X, rumus dia senang je lah. Okay, Fx sama dengan cos theta, Fy sama dengan sin theta. Macam tu. Okay. Ada lagi soalan? Nak selesaikan contoh nombor 3? Okey, contoh nombor 3 ni awak boleh cuba selesaikan sebagai tambahan untuk nota awak lah. Buat nota. Okey, dan latihan untuk minggu ni hanya satu je lah. Soalan dalam muka surat 21. Okey. Boleh buat yang tu untuk kefahaman lah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu. Ya. Okay, kan W tu kan dia tak terletak dekat antara FR dengan R. So kita buatlah W. W kan dia tak terletak antara FR dengan R. Maksudnya dia ke sana cikgu kan? Dia Condong dia condong. Nampak dia macam, kita nampak asalnya W ni macam dia pada paksi Y macam tu. Betul. Okey. Sebab apa? Sebab kat sini adalah dalam situasi satah condong. Sebab tu saya tadi buat, saya akan tegakkan dia supaya dia berada dalam satah mengufuk. Okey, apabila berada dalam satah mengufuk ni, kita nampak bahawa W ni sebenarnya yang condong, bukan R ataupun FR. Sebab tu kita leraikan adalah W. Bukan kita leraikan R, bukan kita leraikan FR. Macam tu. Sebab dia berkait dengan satah condong tu. Boleh? Boleh. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey. Itu sajalah kelas kita untuk minggu ini. So macam biasalah nanti saya akan muat naikkan tugasan untuk awak hantar lah. Boleh? Boleh cikgu. Kalau macam tu, lepas tu kelas AdMed kan? Kelas AdMed. So kena masuk tu. Cikgu dah bagi dah link tu.
Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di kelas yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Ah. Terima kasih, cikgu.